Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kelas kita pada kali ini adalah mata pelajaran Faraid Darjah Khas, pelajaran yang keempat, tajuk Asabah. Pengertian Asabah. Asabah adalah waris mengambil pusaka yang ditinggalkan oleh si mati dengan salah satu daripada dua cara. Maksud asabah ialah apabila waris mengambil harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati dengan salah satu daripada dua cara berikut. Cara yang pertama ialah mengambil semua harta pusaka si mati. Jika si mati tiada waris lain yang boleh mempusakai bahagian tertentu mengikut jalan fardu. Sementara cara yang kedua ialah apabila dia mengambil baki harta yang ditinggalkan, jika ada waris lain yang boleh mempusakai bahagian masing-masing dengan jalan fardu. Ada kalanya tidak langsung kerana ahli fardu telah menghabiskan harta tersebut. Ada kalanya waris yang mengambil baki harta ini langsung tidak akan mendapat harta pusaka kerana telah dihabisi semuanya oleh ahli fardu. Jenis asabah ada tiga. Yang pertama ialah asabah binafsih. Yang kedua asabah bil ghairih. Dan yang ketiga ialah asabah ma'al ghairih. Asabah binafsih bermaksud asabah dengan sendiri. Apabila ada waris lelaki yang berhubung terus dengan si mati. Tiada di tengah-tengahnya, tiada di tengah-tengah hubungan itu waris perempuan. Asabah bil ghairi ialah asabah dengan waris sedarjat tetapi berlainan jantina. Satu darjat berlainan jantina. Contohnya anak perempuan, sekiranya pembagi harta melalui jalan fardu, dia akan mendapat 1/2 atau 2/3 pusaka. Tetapi ada kalanya anak perempuan boleh mendapat asabah dengan sebab ada bersamanya waris lelaki sedarjat ataupun sama taraf. Contohnya setaraf ialah adik-beradik. Saudara lelaki, adik-beradik seibu sebapa. Bermaksud dia satu darjat. Asabah bil ghairi ialah asabah dengan waris sejenis tetapi berlainan darjat. Contohnya saudara perempuan mendapat asabah dengan sebab ada anak perempuan dan cucu perempuan si mati. Yang dimaksudkan dengan berlainan darjat ialah anak perempuan dengan cucu perempuan. Di sini kalau kita lihat sedarjat ialah anak sama ada lelaki atau perempuan tetapi mereka satu darjat dari segi kedudukan mereka sebagai seorang anak. Tetapi berlainan jantina antara anak perempuan dengan anak lelaki. Waris asabah binafsi ada 10. Yang pertama anak lelaki, 2 cucu lelaki, 3 bapa, 4 datuk, 5 saudara lelaki, 6 anak saudara lelaki, 7 bapa saudara, 8 sepupu lelaki, 9 tuan yang memerdekakan, dan yang terakhir ialah baitul mal. Waris asabah bil ghairi ada 4, yakni anak perempuan kerana ada anak lelaki. Cucu perempuan mendapat asabah bil ghairi kerana ada cucu lelaki. Saudara perempuan mendapat asabah bil ghairi kerana ada saudara lelaki. Dan saudara perempuan sebapa mendapat asabah bil ghairi kerana ada saudara lelaki sebapa. Maksud bil ghairi ialah dengan seseorang ataupun dengan yang lain. Mendapat asabah dengan sebab ada yang lain. Waris asabah ma'al ghairi ada 2 orang, yakni saudara perempuan bersama anak atau cucu perempuan seibu sebapa
dari anak lelaki. Dan yang kedua ialah saudara perempuan bersama anak atau cucu perempuan sebapa dari anak lelaki. Perbezaan waris yang pertama dan yang ketiga ma'al ghairi ialah waris yang pertama ialah seibu sebapa dan yang kedua ialah sebapa sahaja. Tetapi kedua-duanya adalah daripada anak lelaki. Hikmah asabah lelaki lebih daripada perempuan ialah kerana lelaki memikul tanggungjawab mengetuai kehidupan rumah tangga, sedangkan orang perempuan adalah di bawah tanggungan mereka, iaitu di bawah tanggungan orang lelaki. Lelaki wajib menanggung nafkah ahli keluarganya, sedangkan orang perempuan tidak wajib menanggung nafkah ahli keluarganya. Dan ini adalah jadual cara pembahagian harta pusaka. Cara pembahagian harta pusaka ada 4. Yang pertama adalah ada waris yang akan mendapat harta pusaka melalui fardu muqaddarah sahaja, iaitu dengan jalan fardu sahaja. Yang kedua, ada waris yang akan mendapat harta dengan jalan asabah sahaja. Dan ada waris yang kadang-kadang mendapat harta dengan jalan fardu dan kadang-kadang mendapat harta dengan jalan asabah dengan tidak boleh serentak. Salah satu sama ada fardu atau asabah. Dan cara yang keempat ialah ada waris yang kadang-kadang menerima harta dengan jalan fardu dan kadang-kadang menerima harta dengan jalan asabah dan kadang-kadang juga boleh mendapat dengan kedua-dua cara sekali, iaitu boleh mendapat harta sama ada dengan jalan fardu atau dengan jalan asabah secara serentak, iaitu hanya bapa dan datuk sahaja. Dan waris-waris yang lain boleh dilihat dalam sinarai yang ada di sini. Sekian saja kelas kita untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.